Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Hajar dan selamat datang ke channel YouTube saya. Alhamdulillah lama dah kita tak bertemu. Allah izinkan juga untuk kita bertemu kali ini. Dan kita kembali lagi dalam segmen Borak-Borak Al-Quran. Bagi yang belum tengok Borak-Borak Al-Quran sebelum ni, akan ada ruang kotak di atas sebelah tekan dan kita akan lihatlah rakaman ataupun link kepada video-video sebelum ini. Untuk hari ini kita akan sambung lagi Borak-Borak Al-Quran kita, iaitu surah Al-Kafirun. Dan seperti biasalah, kalau tak ada Quran, tak ada mushaf, tak ada Quran Android, dia tak jadilah borak-borak Quran. Jadi bolehlah ambil Quran masing-masing untuk dilihat dan dirujuk sepanjang video ini, insya-Allah. Jadi ayuh kita borak-borak Quran surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Katakanlah, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Shadaqallahul azim. Kalimah yang pertama yang kita nak tengok daripada surah Al-Kafirun adalah perkataan Al-Kafir itu sendiri, atau yang bermaksud sebagai orang-orang kafir. Namun yang lebih jelas, kafir ini membawa maksud orang yang telah sampai kepada mereka kebenaran, telah sampai kepada mereka Islam, tapi mereka memilih untuk menutup kebenaran ataupun memilih untuk tidak ikut kebenaran, maka kita panggilkan dia sebagai orang-orang kafir. Perkataan yang kedua adalah abudu ma ta'budun, ataupun perkataan abdun, ini perkataan hamba. Dia bukan sekadar soal sembahan, tapi ia juga membawa maksud perhambaan. Kalau dalam surah Al-Masad, kita belajar berkenaan dengan bagaimana seseorang yang berikrar untuk bersama dengan kebaikan, kebenaran dan Islam, pasti akan ada penentangan, sama ada orang yang paling hampir maupun orang yang jauh daripada kita. Dalam surah Al-Kafirun pula mengajar kita bagaimana kaedah untuk kita ni berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mahu mengikut kebenaran ataupun mengikut Islam. Pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil daripada surah ini adalah perbezaan kita sebagai orang Islam ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar dipisahkan semata-mata ritual ibadah. Yang kita hanya beza dari sudut solat 5 waktu, puasa, zakat maupun haji. Tetapi perbezaan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi keseluruhan cara hidup. Kerana Islam datang bukan sekadar ibadah, tapi the way of life. Macam mana kita melalui kehidupan kita. Sebagai contoh, bagaimana kita mengurus masa kita. Apa beza orang yang tidak beriman kepada Allah menguruskan masa dengan orang yang beriman kepada Allah menguruskan masa? Lagi banyak masa untuk mencari harta, ataupun lagi banyak masa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun bagaimanakah penggunaan harta kita? Beza kita orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah harta itu kita banyak kumpul, atau kita banyak memberi kepada orang-orang yang memerlukan? Pengajaran yang kedua kita boleh ambil daripada surah Al-Kafirun adalah kita ini akan menjadi hamba kepada sesuatu bila kita sanggup bersusah payah untuknya, dan kita sanggup berikan apa sahaja untuknya. Jadi pada hari ini kita tanya daripada diri kita, benda apakah yang kita sanggup bersusah payah, sanggup berikan apa sahaja kepadanya? Adakah hidup untuk mencari wang, kita sanggup buat apa sahaja untuk dapatkan wang yang lebih banyak, ataupun kita sanggup buat apa sahaja untuk mendapat bekalan akhirat dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Praktikal hidup yang pertama yang kita boleh amalkan adalah setiap manusia ini memang perlukan kepada waktu khusus ataupun ruang khusus untuk diingatkan dan dinasihati
sama ada dengan mendengar tazkirah maupun bersama dengan orang-orang yang belajar agama. Supaya apa? Sebab kita ni manusia, kita ni sedang berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan jalan kita ni jalan yang sangat panjang. Tidak mustahil kita boleh tersesat, kita boleh melencong, kita boleh tergelincir. Maka kita memerlukan satu ruang dan peluang untuk kita dinasihati dan diperingatkan kembali tentang jalan yang sepatutnya kita ikut untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Amal praktikal yang kedua, setiap Muslim ini memerlukan kepada jadual ibadah ataupun kita panggil sebagai mutabah amal, yang mana kita ada jadual khusus untuk kita lihat dan muhasabah bagaimanakah hari ibadah kita pada hari tersebut. Solat fardu kita macam mana, berjemaah ataupun tidak kita tanda, awal waktu ataupun tidak kita tanda, solat Quran bagaimana, berapa helai kita baca. Supaya apa? Bila kita ada jadual, kita ada mutabah amal itu, paling kurang kita tahulah prestasi ibadah harian kita. Kita boleh tengok berapa banyak yang telah kita spend untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan berapa banyak kita spend untuk benda-benda lain. Bukankah kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi itu sajalah video borak-borak Quran kita untuk kali ini. Doakan saya moga dapat istiqamah untuk meneruskan video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk share dan subscribe jika ia bermanfaat kepada anda. Jadi bagi yang berminat nak mengikuti perkembangan saya di bumi Mesir, jangan lupa untuk follow Instagram saya Diari Mesir. Dekat situlah saya dapat berkongsi aktiviti dan muhasabah saya sepanjang saya berada di Mesir. Dan insya-Allah itu sahaja. Saya Abu Hajar dan terima kasih.